أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صل على سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan pengerusi seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Syukur kehadrat Allah atas limpahan dan kasih sayang rahmatnya Allah. Allah pilih mai solat maghrib berjemaah. Kemudian kita ada pilihan sama ada nak balik ke, tak mau balik ke, walaupun dengan niat insya' saat lagi nak mai pula, tapi kita pilih tak balik sebab nak dengar apakah perkongsian yang boleh kita ambil buat balik beramai selagi mana nafas dan nyawa kita di kandung badan. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, sebelum kita mula pengajian sambung pada hadis yang kedua, kalau tuan-tuan tidak keberatan, tuan-tuan ikut saya, kita selawat sikit bersempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita ni seronok dengan kelahirannya Rasulullah, insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya
Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi ya Rasulullah. Pendek je selawat tu no. Pakat-pakat selawat hari Jumaat, bulan yang mulia, hari yang mulia. Baik tuan-tuan yang ada kitab, yang bawa kitab, kita buka pada tajuk yang kedua, iaitu hindari sifat bakhil. Hindari sifat bakhil. Satu tajuk yang besar. Sebab tu Tok Guru kita dia letak pada kedudukan hadis yang kedua di dalam kitabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ataahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yawmal qiyamah شجاعا أقرع له زبيبتان يتوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهز ميته يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا هذه الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله sampai akhir ayat. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ni sahih. Bukhari ada, sahih Muslim pun ada. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seperti biasa bila kita baca hadis, bila sebut pasal sahabat, kita cerita pilah sikit, kadang-kadang lupa. Duk biasa dengar ya ustaz tapi lupa. Kadang-kadang tak pernah dengar pun duk Abu Hurairah. Saya ni tahu kata kucing lah ustaz tapi tak kenal siapa Abu Hurairah. Secara ringkas tentang Abu Hurairah. Nama sebelum Islamnya adalah Abdus Syam. Nama dalam Islam Abdul Rahman As-Saqar. Gelaran Abu Hurairah kerana kasih dan sayangnya ia pada kucing. Jadi tuan-tuan, dengan kucing ni jangan dok buat lebih kurang. Mau kalau tak kenan pun jangan sampai tahap sepak. Kalau tak kenan kat kucing pun jangan sampai tahap ambil hawin. Paling teruk pi bakar kucing. Jangan. Pasal ini binatang hak sahabat suka dan Nabi suka. Maka kalau bela jaga bagi elok, bagi makan elok-elok. Orang hak bela kucing ni insya-Allah rezekinya murah. Kasih kepada binatang. Ikutlah kasih pada apa pun. Kalau tuan-tuan ada tak minat kucing, dia minat ayam pun ada, tapi bela bagi elok. Hukum bela binatang ni harus, tapi bela bagi elok. Kalau bela tak elok, dia main berdosa balik. Orang nak bela burung, kita pun nak bela burung. Dengar kawan dok main tukukuku, amo sedap ustaz. Kita pun pergi beli sekok RM50. Balik-balik dok tunggu bunyi, makan tak bagi. Hak jenis lagu tu tak boleh pakai sampai tahap burung mati.
Ada orang dia minat bela lembu, baguslah, boleh buat bisnes, tapi nak bela bagi elok-elok, bukan bela pergi lepas tengah jalan. No? Minta maaf lah kalau tuan-tuan ada lembu lagu tu. Hak bela bagi elok-elok tak apa, buat kandang pergi ke dia. Bukan bela lembu. Hang lembu dah berapa ekor? Allah, lembu aku kalau kira dengan jari tak cukup lah. Nak abang kata banyak. Oh, kira tanah hang luas lah nak buat kandang. Tak ada, aku lepas pergi tu lah. Saya dah berapa ekor? Saya dah 100 lah, tinggal berapa? Lah tinggal 50 lah. Pasal apa? Pakat duk belah habis belakang lah. Tang lembu dia tak apalah, tang orang tu, tang nyawa orang pi belah lembu kita tengah jalan. Tuan-tuan nak jawab apa esok ni? Disebabkan kecoyan kita. Orang nak belah, kita pun nak belah. No? Nak belah binatang, belah bagi elok-elok, tak usah dah buat kerja lagu tu. Cuma saya nak sebut apa? Kucing, ramai orang yang suka, alhamdulillah. Tapi ramai juga yang tak suka kucing. Tak suka, diam sudah. Jangan duk buat cari pasal ke dia. Ada seorang Pak Long tu, dia tak suka kucing. Kawan baru beli kereta, no? Baru beli kereta Mercedes pintu 2. Kereta mahal, pintu 2 je. Tak apalah tuan-tuan, kalau kena tu bukan saya nak sebut contoh. Kereta mahal 300,000. Lambang saja Allah boleh beli motor RS mahal, tapi boleh naik 2 orang je. Parking di rumah, main masjid naik dalam kereta. Tak naik kereta tadi ni pasal sayang. Balik-balik rumah tengok kucing ragah atas kereta. Marah kucing tu, ambil batu punggai, tak kena kucing kena kereta. Jangan buat main kucing ni. Tak percaya try balik test tengok. Letak kucing atas kereta, tuan-tuan baling. Tu kerja tak cerdik lah, cuma contoh. Dengan kucing jangan dah buat ceri pasal. Baik. Anjing ustaz, anjing mau kalau tak kacau kita mampu pergi ke dia. No? Walaupun dia binatang yang haram dipegang, haram dibelah, tapi jangan duk tak duk pergi punggai dia, no? Pergi tembak dia. Dia tak kacau kita, tak usah duk kacau dia. Babi ustaz, sudahlah tu. Seterusnya, lahir 19 tahun sebelum hijrah. Nama isteri Bisrah binti Ghazwan, seorang anak kepada majikannya yang kaya tapi hidup sederhana. Sejak berkahwin, ni tuan-tuan ambil berat sikit lah, no? Termasuk diri saya. Sejak berkahwin, Abu Hurairah membahagikan kehidupan hariannya kepada 3. Dalam kehidupan kita tuan-tuan, bagi ada masa. Hak ni dalam 24 jam, masa Abu Hurairah dia bahagi 3. Yang pertama iaitu masa untuk membaca Al-Quranul Karim. Dia dalam 24 jam dia ada masa untuk dia membaca Quran. Macam mana kalut pun, macam mana sibuk pun, macam mana serabut pun hari tu, Quran mau ada masa. Ni yang kata Abu Hurairah ni, salah seorang daripada ahli sufah. Tuan-tuan, Nabi sayang ke dia. Kawan dengan Nabi tak lama, sahabat tak lama, tapi carta nombor 1 yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, lebih kurang 5,000 lebih ingatan dia, no? Yang kedua iaitu membahagikan masa mengulang hadis. Yang pertama dalam 24 jam 1/3 baca Quran, 1/3 lagi mengulang hadis, dan 1/3 lagi yang ni penting. Apa dia? Iaitu membahagi masa dengan keluarga. Tuan-tuan, makalah sibuk terang manapun, masa dengan keluarga jangan diabai. Ada orang cari duit, cari nafkah, sampai terabai keluarganya. Duit banyak, hati tak senang. Nak buat apa? Termasuk hadut depan ni sekalipun. Sibuk mengajak, sibuk mengaji sampai tahap apa? Tak ada masa dengan keluarga. Sibuk ustaz, orang lain pun sibuk. Tapi sibuk kita tak sama ustaz. Cerita dia kena bagi adah. Siapa mengaji lah. Pak Long tak nampak main mengaji pun. Tak dan ustaz, sibuk sungguh sehari 2 ni. Saya tangkap sak. Pak Long buat apa? Apa guna dia? Tak ada, ni buat oning taman ni je. Buat oning je. Sibuk no Allah tak dah ustaz. Kadang-kadang insya' baru habis. Contoh. Jadi masa nak mengaji tak ada no. Allah minta maaf lah, tak ada. Mengaji jangan tunggu lapang baru nak main. Tobat tak lapang. Saya sebut siap-siap lah.
Kok mana kena lapang baru ada. Kok mana pun kena lapang baru ada masa mengaji. Kalau nak tunggu lapang, pakai tak lapang dah. Ni contoh. Contoh lain sikit-sikit je. Tuan-tuan sikit je. Macam saya dengan tok guru imam kita, jenis minat ikan. Di rumah akuarium tak tahu banyak mana. Kawan kata kat saya, ustaz ada masa nak jaga ikan, nak tukar ayak apa semua. Saya kata satu je jawapan dia. Bagi ada minat. Ada minat, adalah masa. Kalau tak ada minat, goyang kaki lebih pada buat kerja lagi. Pasal apa? Nombor satu, kena tanami minat. Macam tu juga dengan mengaji. Begitu jugalah dengan ahli keluarga kita. Bila mana seminggu tu kita sibuk kerja, hujung minggu tu bagilah ada masa dengan ahli keluarga. Sebab tu saya kuliah hari Sabtu saya takkan ambil. Saya takkan ambil sebab nak bagi masa dengan anak isteri. Hari kerja kita tinggal dah, malam keluar dah, balik belum tentu anak jaga, mungkin tidur awal, esok pergi kerja pula. Jadi makna kata bagi ada masa dengan keluarga. Ada orang sibuk dakwah sampai tinggal keluarga. Yang ni bukan kerja syariat. Maaf cakap lah tuan-tuan. Ustaz, suami maklum ni ustaz, orang tengok bagus lah ustaz, awak maklum pasal apa? Dia keluar. Tuan-tuan faham lah, tak mahu buat lebih-lebih. Dia keluar ustaz, keluar tak balik-balik. Dia buat apa maklum? Kerja ke? Dah ada api dakwah. Maklum, dia tak tinggal apa pun. Ni bahaya ni. Nak keluar lah. Dia sampai duit pun tak tinggal. Isteri tak tahu nak darah datang apa. Ini tak kena. Sebab tu tuan-tuan nak keluar pergi mana pun, pastikan ada ilmu. Yang mana patut pertama, yang patut aula, yang mana patut kita letak nombor 2. Seterusnya, memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, ketika Nabi berjalan ke Khaybar dan meminta Nabi berdoa agar ibunya menerima Islam. Baik, satu lagi cerita tentang Abu Hurairah ni lah panjang, habis saya potong. Tuan-tuan, satu masa Abu Hurairah ni dia kat ahli sufah, orang yang duduk di masjid, punya lapak ni tuan-tuan. Orang sahabat Nabi dulu, mereka lapak tak sopa kita. Disebabkan lapak mereka tu mengaji mudah masuk. Lapak mereka tu mengaji mudah masuk. Kita ni Allah, malam ni kuliah lama pula, terang nak sampai isyak, makan nasi dulu, hantam nasi kandang. Bila main sopa lak sawah. Sebab tu bila main kuliah, asal kuliah je lena, je kuliah. Pasal apa? Hantam nasi dulu. Makna kata orang dulu lapak sedia, bila lapak sedia, makna kata dia kosong perut dia, otak dia cergah, dia nak terima ni. Tapi jangan sampai tahap lapak teruk, sampai tak boleh buat apa, kelupak atas lantai. Itu siapa suruh? Kira kosongkan perut supaya ilmu mudah masuk, kita tak rasa mengantuk. Tak apalah, potong. Tuan-tuan, Abu Hurairah satu masa dia lapar. Aku nak buat macam mana ni? Masjid duk biasa buat kenuri, tapi lah ni tak boleh buat dah, Covid tu saya tambah lah. Dulu ada makan-makan, asal kuliah je makan, asal makan je kuliah. Lah tak ada dah, bungkus pun kurang. Contoh dia pun keluar tuan-tuan, dia keluar pergi kat jalan besar tu. Ini buat contoh tapi sirah perjalanan tu betul. Kalau hak sama dengan kita tu saya tambah lah, nak bagi sedap cerita. Dia pun tuan-tuan tunggu dekat pagar masjid, lapak ni. Dia punya plan dia nak tahan mana-mana sahabat lintah, dia nak ajak menyembang, sambil berjalan. Dia target dia nak sembang sampai rumah sahabat hab jalan tadi ni, supaya sahabat tu bila sampai depan rumah dia, ajak dia tu pergi minum teh paling kurang lah, ataupun ajak pergi makan. Tu punya plan perancangan dia. Dia pun tunggulah depan pintu pagar. Mau tunggu tengok yang pertama Sayyidina Abu Bakar lalu, tak silap saya, Abu Bakar lalu. Abu Hurairah bagi salam, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Waalaikumsalam. Ada apa ni Abu Hurairah? Tak ada apa, saja nak ajak menyembang. Dia pun tuan-tuan sambil berjalan, sambil menyembang lah, tanyalah apa-apa pun. Tak dan sampai rumah Abu Bakar, soalan habis. Dia habis modal. Pasal apa Abu Hurairah? Tak ada apa nak sembang dah. Tak apalah saya balik dulu Tuan-tuan tak faham. Bukan salah Abu Bakar, mungkin dia pun kalut dan tak faham niat kawan tu. Maka dia pun patah balik dah, patah balik, duduk balik kat pintu pagar, tengok sahabat mana pula nak try.
Mai yang kedua, Sayyidina Umar. Assalamualaikum ya Umar. Waalaikumsalam. Ni perwatakan Umar lah. Ada apa? Sajalah nak jawab menyembang, lama tak jumpa. Duk biasa pi surau. Ni saya tambah noh. Sayyidina Umar bukan takat pi surau 24 jam. Menyembang tanya lah duk buat kerja apa, rumah lah kat mana. Tambah honing banyak kan, rupa tingkat, saya tambah lah. Tak dan sampai rumah Sayyidina Umar, soalan habis, tak ada modal dah. Tak dan sampai. Tak ada apa dah kita pun. Tak ada apa dah. InsyaAllah kita jumpa lagi noh. Baik insyaAllah. Tak kata apa, kawan pun balik. Kali ketiga. Di dalam sirah sebut, dia buat lagu ni lah lebih kurang. Kali ketiga, kalau tak ada sahabat hak faham aku juga, biar apilah. Makanlah apa yang ada. Tuan-tuan, susah sungguh. Lapak noh bukan teringin. Kita lah teringin, bukan lapak. Allah abang hang KFC buat pula iklan. Bukan baru makan dah, baru makan je kemarin ni McDonald, malam KFC pula. Tu teringin bukan lapak. Lapak ni sampai tahap apa bagi on. Tapi kalau teringin lagi tak dapat, dah sebut situlah. Tu beza dah. Kali yang ketiga, mau gaya nak bagi salam, beralih sahabat tu dulu bagi salam. Assalamualaikum ya Abu Hurairah. Waalaikumsalam. Tuan-tuan siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Nabi dia faham sahabat dia. Abu Hurairah, awak lapak ke? Tak jawab menyembang lah. Nabi sebut ni, lapak ke? Lapak ya Rasulullah. Jom pergi rumah saya. Tahu dia tuan-tuan. Padahal sahabat hak tanya tu, Rasulullah hak tanya tu, Nabi pun tak tahu di rumah ada apa lagi. Tapi disebabkan kasih kepada sahabat ni, yang kata Nabi tadi ni sifat pemurah dia, sayang, ambil berat kat sahabat ni. Jom pergi dulu. Soal ada apa di rumah, roti Mary ke, gardenia ke, tu tajuk lain. Pergi dulu. Tu Nabi ajak kita. Pi rezeki tuan-tuan, orang mai bagi susu sebalang. Mai bagi susu sebalang tu, alhamdulillah Abu Hurairah, rezeki hang lah hari ni. Dia pun seronok tuan-tuan, duk harap Nabi suruh ke dia dah. Pasal lapang. Celah tu pula Nabi pergi tanya, ni Abu Hurairah weh, awak Rasulullah, ada siapa kat masjid? Ada berapa orang ni? Dalam 70 orang. Pergi panggil mereka. Nabi suruh panggil mereka, mai join sekali. Kawan lapang teruk dah, duk harap boleh hirup dah. Nabi kata pergi panggil hak masjid mai sekali. Maka kalau kita tuan-tuan keluar juga pasal Nabi suruh, paling kurang tepuk pintu, bam, pasal apa? Bebai. Tapi Abu Hurairah tak buat lagu tu depan Rasulullah. Dia mai panggil, ketuk mic, tuan-tuan jom pergi rumah Rasulullah minum susu. Semua orang ahli sufah, pergi 70 orang. Dalam masa yang sama Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ambil susu tu bagi seorang-seorang minum. Kawan tengah lapak sepasai, Nabi suruh panggil orang lain sepasai, suruh dia pula pergi bagi seorang-seorang sepasai. Maka lah kita lah, susu tang mana, Pak Long tu tang mana, marah. Tapi dah suak seorang-seorang minum-minum sampai dekat dia. Dia kata, Rasulullah, kamu minumlah. Nabi kata, apa? Kamu minum dulu. Dia minum sikit lah. Pasal apa? Ingat kat Nabi. Nabi kata, apa? Minum. Tak usah dapat teruk, minum. Dia pun minum. Rasulullah, tak, minum. Minum sampai tahap dia kata full lah, kenyang. Barulah Nabi minum. Dan tuan-tuan, cukup benda tu. Ini barakah lah daripada seorang Rasul. Itu sebahagian ringkasan daripada cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kawan-kawan lapak ni, ajaklah makan. Paling kurang bagilah duit. Malam ni tajuk bakhil. Kena atas kepala siapa, jangan marah saya. Termasuk saya. Haji bakhil tu ustaz, bukan Hak Piramli tu kah? Yang tu lah tu. Tapi bukan dia dalam cerita ni. Bakhil dia tu. Mahat Tafiz main minta duit, dandan demam celah tu. Demam korah. Cikgu Murni main dandan sihat, tak minta pun dapat 1,000. Sebab tu Piramli dia habis wakaf harta pak mentua dia tu. Kan? Nak bagi pak mentua dia marah. Tiba-tiba dengar, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu, hidup kami di dunia tak berbapa, tak beribu. Wahai insan insani
tolonglah kami, Allah akan beri rahmat di dunia dan akhirat. Tuan-tuan kalau dengar orang nyanyi lagu tu, kakak nak bagi tak? Sekali saya akan cerita apa kelebihan orang memberi, apakah peluang orang memberi, apakah musibah ataupun penyesalan yang dia terima akibat daripada sifat bakhilnya. Kalau sempat kita hurai. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang Allah telah berikan harta, tu dia, setiap orang ada harta termasuk saya, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan berubah menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring melilit orang itu pada hari kiamat. Lantas ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, iaitu dengan mulutnya, lalu berkata, aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah daripada surah Ali Imran ayat 180, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurniaannya menyangka. Nanti kita sambung ayat Quran tu. Kita tengok hak awal tu. Tuan-tuan, harta. Baik. Di sini Nabi bagi contoh dan Nabi cerita kepada kita tentang zakat. Saya buat lagu ni nak mudah cerita pasal kita tengok pada tajuknya tentang bakhil. Maka malam ni saya bukan nak hurai yang kata zakat tu apa, yang kata zakat fitrah tu apa, zakat simpanan tu apa. Hak tu subjek lain, namanya fiqh. Biar ahli fiqh hurai berapakah yang kata haul nisab dia, berapakah zakat simpanan celah tu kena buat keluar, berapakah zakat yang kata mah ni lagu mana. Hak tu bidang fiqh dia. Pada malam ni kita nak cerita satu perangai orang ni, jenis sifat bakhil, kedekut. Kita rasa tak kena pasal ustaz saya pun baru sedekah tadi RM1, tak apa. Tapi kita tengok kena ke tidak. Tuan-tuan, yang pertama saya buat lagu ni. Kita rumuskan yang pertama Nabi sebut di sini zakat. Saya buat lagu ni, zakat ke, sedekah ke, infak ke, atau jenis sifat pemberian. Kita letak satu gulung sekali lah. Kita buh infak. Kita ambil satu tajuk sahaja. Walaupun status berbeza. Status zakat wajib, sedekah sunat, begitu juga dengan wakaf. Tapi pada sudut sifat perangai dia sama, yakni memberi. Tuan-tuan faham yang tu dulu. Baik, simpan tepi Ustaz. Nabi kata esok ni pada hari akhirat, binatang hak kita duk pekin, hak duk pedoh, hak duk simpan mau dalam bank tu, esok ni kata Nabi akan jadi seekor ular yang begitu besar. Dia ada tanduk dan dia ada taring. Dalam mana? Dalam neraka. Bila kita cerita lagu ni, ada orang dia buat soalan main. Dia kata, ustaz, saya nak tanya sikit boleh tak? Pasal apa? Tadi ni noh, ustaz sebut ulang dalam neraka noh. Awak belum? Ulang tu dia tak mampu ustaz noh. Dia buat tanya aku tu. Ulang tu dia tak mampu ustaz noh. Kira dia tak mampu, kita pun insya-Allah kalau ustaz noh. Cari pasal kata lagu tu. Tuan-tuan, orang bak main lagu tu, bak neraka jangan bak main noh, bak sam'iyat ni, bak akidah jangan bak main. Ada orang dia kata, ustaz, ada neraka, nama dia neraka Jahannam ustaz noh. Iyalah, awak belum. Kalau neraka tu dah Jahannam, kita nak masuk pok mana? Dia buat tanya lagu tu. Dia makan nasi putih tak cukup, fikir aku tu lah. Tuan-tuan, pasal ni, pasal ulang ni, saya sebut lagu ni lah. Kita manusia ni boleh tak hidup dalam ayat lebih 2-3 minit? Tak boleh. Hak mampu lama selah pun takat 2 minit 3 minit tu pun puas hati lah. Pasal kita hidup atas darat bukan layak. Ikan letak atas darat, selain daripada ikan wan, ikan puyuh, hak lain semua tiarap bawah lagi. Ikan wan tu cuma dia tahan lama. Saya nak sebut apa?
Pasal Allah Ta'ala programkan dia hidup layak. Bila timbul atas darat, dia tak tahan lama. Supaya kita manusia dilahirkan atas darat, hidup atas darat, tiba-tiba selam dalam air, dalam masa jangka yang lama keluar mai kembung, mau duk mati. Pasal apa? Allah programkan kita hidup atas darat. Macam tu juga dengan ular ni, Allah dah programkan dia hidup dalam api neraka. Kalau duk atas dunia tengok ular kapak pun lari menyacak. Ni ular ni besar dia. Dalam satu hadis disebut besar tengkok unta. Ni tak ada. Besar tengkok unta. Dia kata, aku inilah harta simpananmu yang kamu duk hitung hari-hari. Bila dapat gaji ya buka akaun tengok, alhamdulillah dah cukup dah 80,000, mau duk cukup dah 90,000, mau duk hitung hari-hari. Tapi dia tak ada masa pun untuk mencari peluang dia untuk akhirat esok ni. Tak ada. Orang lagu ni pun ada. Tapi bukan orang sini. Ni nama dia bakhil, tuan-tuan. Ada orang dia tak faham bakhil tu apa. Jadi dia seronok orang panggil dia haji bakhil. Orang kata, Pak Long ni kedekut noh, marah dia. Hang kata sekali lagi hang siap lah. Kita pun esok main pula. Haji bakhil. Sedap sikit dengar haji bakhil. Padahal maksud sama je juga. Dia orang lagu tu pun dah. Tak apalah, tu bukan tajuk kita. Tuan-tuan nak sebut kata apa? Pada malam ni kita nak membicarakan tentang memberi peluang. Dalam tuan-tuan esok ni bila mana mati, jangan cari hujah nak lawan dengan Allah. Memang tak lepas. Tuan-tuan hidup lagu mana nak cari hujah, bagaimana nak kita kata nak pangkah Allah, memang tak lepas. Pasal Al-Quran dah bagi tahu kat kita satu. Allah suruh tak? Suruh. Allah bagi tahu tak kelebihan orang memberi? Allah bagi tahu dah. Dan Allah bagi tahu tak kata esok-esok ni makalah hampa atas dunia sombong, hampa belaga, hampa kedekut, hampa tidur masin. Aku bagi tahu tak kat hampa kata esok ni hampa cari mampus dengan aku. Aku bagi tahu dalam Quran, tapi hampa tak tengok. Contoh ayat Allah bagi tahu dalam surah Ali Imran. Tuan-tuan, Allah kata apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah letak awal-awal ayat tu. Perkataan tu Allah kata wasari'u, segeralah. Oi, ni bahasa saya lah. Allah suruh segera. Pasal apa Allah suruh segera? Pasal yang kata manusia ni sifat dia tangguh. Tok Guru kata, kita ni biarlah mati kita dalam keadaan dosa terampun. Kita kata, insya-Allah lah. Saya pun muda lagi ni, baru 82. Duk biasa orang mati umur 92, 10 tahun lagi dan. Panggil manusia. Kemewahan dia dah dapat, makan tak pernah lapar. Isteri pun sihat elok, anak semua pandai-pandai belakang, pandai profesor mak dia, profesor pak dia, profesor mak nakan dia, semua anak-anak dia belakang. Jadi dia tak ingat Allah lah. Dia tangguh lah, taubat tu dia tangguh, peluang hak Allah bagi dalam Quran pun dia tangguh. Sifat tangguh tu. Sebab tu Allah lipat siap-siap. Allah kata wasadi'u, segerakanlah kata Allah. Allah kata apa? Segerakanlah kepada mengerjakan amal baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Aku nak bagi keampunan kepada hampa ni. Pasal hampa ni dosa banyak, kata Allah. Aku nak bagi keampunan. Tapi hampa kena segerakan ibadat tu. Dalam hati ni teringin nak buat apa? Nak wakaf, keluar siap-siap. Teringin nak pergi mana? Nak pergi Mekah, nak buat umrah. Pergi siap-siap. Duit ada. Ada orang tangguh loh. Boleh rentah keluar negara je, mau duk pergi Korea. Balik mai, sini, wakati bos sini. Cucu tak faham, tok wan tak faham. Nak pergi Mekah umrah, pergi. Tak usah ada buat tangguh banyak. Tak apalah ustaz, dan duit banyak Allah takat 6,000 tu. Dia tangguh. Tangguh esok ni tak dapat pergi melihat maqam Rasulullah. Orang balik main cerita kata umur seronok lah pergi Masjid Nabawi, seronok nampak kubah Nabi tu. Allah, seronok, dia rasa sayup je. Pergi Mekah nampak jam hak hijau tu pun Allah keluar yang mata dah hantar dah. Dia duk geram saja. Pasal apa? Nak pergi tak boleh dah. Celah tu lah gaut kiri kanan, kencing manis, kencing orang, semua ada waktu tu. Nak pergi tak boleh pergi dah. Pasal apa? Dia tak ada peluang dah.
Sebab tu Allah kata segerakan. Tak usah duk buat kerja tangguh. Hang nak pergi kuliah malam ni, tak usah duk fikir banyak kali. Tak usah duk kira siapa main mengajar. Seronok ke tak seronok ke, tang nak mengaji, hampir mengaji. Pasal peluang mengaji, aku bagi ke hang ilmu, aku bagi ke hang keampunan, kata Allah. Tapi kita tak relaxnya. Kita sambung lagi, Allah kata apa? Dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Allah nak bagi syurga. Tapi ayat lepas tu, ayat lepas tu, antara amal yang senang dibuat tapi ramai yang ambil lewat saja. Apa dia tuan-tuan? Kata Allah, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah kata segera aku nak bagi ampunan kat hampa, aku nak bagi syurga kat hampa. Apa dia? Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya. Allah bagi dah. Allah kata segera Pak Long, duk cangak tunggu apa lagi? Contoh, saya buat dialog saya lah bagi mudah faham. Pak Long, segera. Aku nak bagi ampunan kat hang, nak bagi syurga kat hang. Apa dia ya Allah? Segera apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, kata Allah, iaitu infak ketika susah, ketika senang. Ada orang senang je baru dia bagi. Ketika susah ni kira, oh tak boleh ustaz, tu habuan saya. Nabi susah senang semua dia tibai belakang. Nabi ajak kita. Sebab tu tuan-tuan, antara ibadat yang mudah adalah sedekah. Nah, ibadat yang mudah adalah sedekah. Tak perlu tuan-tuan nak ambil wuduk dulu, tak perlu nak kenapa, tak ada, terus bagi. Nah, satu lagi saya beritahu kepada tuan-tuan. Tadi saya sebut Allah pesan tak? Pesan. Allah bagi tahu tak kelebihan ataupun Allah sarankan apa? Dah. Dan Allah bagi tahu tak, katakanlah esok ni hampa abaikan, hampa buat tak heran hak aku bagi tahu kat hampa ni, esok hampa menyesal. Ni bahasa saya lah. Esok hampa menyesal. Aku suruh dah segera, aku suruh. Dan aku bagi tahu dekat hampa, kata aku nak bagi apa, aku bagi tahu dah. Dan aku bagi tahu kepada hampa, esok hampa menyesal. Apa dia tuan-tuan? Dalam surah Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala sebut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah, dan belanjakanlah. Sebut Allah kata belanjakanlah, dermakanlah, infakkanlah, berikanlah, sedekahkanlah sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal kepadanya. Tu dia Allah kata dah. Aku sebut dah Pak Long, aku kata dah tadi ni segera, tapi hang duk buat khalid, hang duk peking simpan, manduk hitung lagi tak sampai 100,000, hang duk kelupak cari situlah. Allah kata jangan sampai satu masa di antara hampa ni ajal sampai ke hampa. Maka kata Allah sambung lagi, kalau tidak maka ia pada saat itu akan merayu dengan katanya. Merayu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah. Minta kat celah tu tuan-tuan. Tambah pula buat kerja macam tu malaikat jenis perangai sami'na wa ata'na. Allah kata ni Pak Long ni hak duk dalam kuliah ni kerja nak terlap ni contoh. Tu Pak Long tu. Dia kerja hak nak terlap tu, dia mati punya malam ni. Contoh. Pukul 10.30 mau duk mati 10.30. Malaikat sami'na wa ata'na pegang benda tu, pegang arahan tu, mesti mati punya Pak Long time tu. Dan tidak ada istilah kita minta tangguh. Malaikat tangguh saat boleh hak saatnya. Quran sebut, bukan hadis, syair patah lagi jauh. Quran. Sampai satu tahap kita rasa ya Allah, tangguh saat boleh hak. Tuan-tuan, tak minta kepada Allah saat itu nak sembahyang, tak minta kepada Allah saat itu nak baca Quran, tak minta kepada
Allah ketika itu puasa hanya yang diminta nak bersedekah, minta nak sedekah aja. Pasal masa tu baru dia nampak tentang kelebihan sedekah. Tuan-tuan, sehingga kan kata ulama, orang yang sedekah pun esok-esok di akhirat dia rasa rugi. Pasal apa ustaz? Orang hak kaki sedekah, setiap waktu main masjid duk boh RM1, RM2, duit hijau hak bagi tu dia pun rasa rugi esok ni. Pasal apa ustaz? Silat tabung ke? Tak Pasal dia rasa kalaulah aku boleh bagi lebih daripada tu, Allah seronok masa tu. Tapi tak pakai dah lah. Sebab tu tuan-tuan, sementara peluang Allah Ta'ala bagi sedikit kekayaan, infaklah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa-apa rezeki yang kami berikan kepada hampa, yunfiqun, bagi ya. Kita pun tak tahu tuan-tuan. Saya buat lagu ni masa lagi. Sikit lagi nak bunyi dah. Allah. Dia lagu ni. Tuan-tuan dua ni. Tak salah kita ni. Nombor 1 bakhil. Datuk nak minta izin siapa habis ni ya. Nombor 1 bakhil. Bakhil ni apa tuan-tuan? Bakhil ni saya sebut dua ni akan kena kepala kita. Hak mana pilih ambil lah. Nah, buat balik seorang sikit termasuk saya. Nombor 1 bakhil. Bakhil ni macam mana? Dengan orang dia kedekut, untuk diri dia no problem. Ni bakhil. Nah, haji bakhil tu hal lagu ni lah. Kalau untuk orang main minta sedekah ke, main minta sumbangan ke, hatta isteri dia pun minta beli dapur gas, tu pun fikir 14 kali. Punya kedekut ni, ni bakhil. Tapi kalau untuk dia tak ada masalah. Setiap bulan RM10 tukar. Contoh, setiap bulan ada je benda baru dia beli. Makna kata ni bakhil. Bunyi dah. Lah. Tuan-tuan, untuk orang kedekut, untuk diri dia no problem. Hak ni nama dia bakhil. Satu lagi, yang ni paling teruk. Makalah antara kita yang ada perangai yang ni, nak suruh mati pun tak syok lah, cuma berubah. Ada hadis sebut namanya shin ha ya ha, syahih. Betul tak? Syahih ni dia apa bakhil, tapi dia lagi piro. Bakhil tadi ni dia untuk orang dia kedekut, Allah dosa suruh belanja, taubat dia tahu keluar. Tapi kalau untuk diri dia, Allah, satu malam KFC 2 ketui dia seorangnya, padahal penyakit kencing manis, darah tinggi semua dah. Tapi sebab apa? Bakhil. Tapi yang kata syahih ni tuan-tuan, untuk orang, untuk diri dia pun dia kedekut, untuk orang dosa duk tanya. Ni syahih ni, ada orang lagu ni punya lapak, duit ada, ping nak pergi kedai, nak singgah ke tak, perut lapang, duit ada, duit kalau ungu pepul, awak keluar, nak pecah sayang, simpan balik rembah kereta balik. Ada orang lagu ni sampai telefon ni pecah. Hak ni kena tak apalah, minta maaf tuan-tuan. Telefon ni pecah sampai orang telefon pun tak tahu. Kring kena lagu pula, bila Izrail angkat, hello, siapa ni? Oh, mak minta maaf lah. Mak pun tak tahu. Pasal apa? Pecah hancur ni. Kedekut bukan ada apa duit pun. Zuhud ustaz. Warak. Haji ni cakap pandai lagu ni, bungkus bulan mangkuk jamban, pam pun dia melawak lah no. Tak sampai tahap nak jawab pun tak tahu lagu mana. Bukan apa duit pun, dulu mahal lah. Dah tak apa duit RM10 pi tukar lah. Tuan-tuan nak sebut apa? Kedekut. Yuran anak pun tak boleh ke habaq kat cikgu tahap saat pasal lah ni, kita ni covid, budak pun tak pergi sekolah, hak sekolah swasta lah tu sampai tahap tu. Cikgu tu pun lapang rupa kita jugalah, dia pun ada keluarga kita, rupa kita jugalah. Tapi makna kata apa tuan-tuan, bila ada orang yang kedekut lagu ni, esok menyesal tak sudah. Jadi kesimpulan kita pada malam ni insya-Allah iaitu berkaitan dengan bakhil. Sempat nanti pada minggu depan lah, kita hurai sikit lagi supaya sampai habis hadis ni tuan-tuan. InsyaAllah yang baik daripada Allah, yang kurang cantik itu tak apalah. Datuk sikit tu, seminit. Sepatutnya saya kena jumpa Datuk dulu, prosedur dah. Tapi saya baru teringat ni, minta maaf banyak lah. Saya buka, saya pergi jumpa mudir baru ni tuan-tuan, satu Mahat Tafiz Darul Islah.
Poster dalam beg saya lupa, dia minta maaf Datuk. Saya pergi jumpa mudir itu, dia kata, ustaz, saya jumpa ustaz je first, nak minta tolong kami lah, anak murid 20 orang, tuan-tuan, akhlak tinggi lah. Bila saya lalu, mereka sengak. Saya masuk dalam pejabat, mereka pun sambung balik apa yang seronok, akhlak mereka tinggi. Time rehat, pergi cuci apa, macam-macam lah. Dia kata, ustaz, kami tak minta bangunan apa, sebab dah ada orang nak wakaf. Cuma satu je ustaz, bila kami nak pergi Jumaat, jalan jauh, bila sampai pintu pagar tutup, bam, patah balik. Esok minggu depan pula pergi pun macam tu juga. Jadi ustaz, kalau boleh lah, ustaz cari sikit dana habuan, kami beli van. Jadi tuan-tuan, saya buka siap-siap lah. Mengaji dah. Berapa dik ustaz? Berapa pun tak apa, tapi kalau lebih besar, lebih rasa sejuk dia. Satu dah ni, point ni. Datuk kata nak mampu dah ustaz ni. Contoh, tuan-tuan, dia lagu ni, saya buat lagu ni, jangan cerita orang. Dalam poket ada 300 contoh. 300 dia tak nak buat apa lagi. Ambil, boh. Masa nak ambil tu je, Iblis kata, tosa dah ambil Pak Long. Apa dah tu je. Iblis kata, ambil boh. Masa boh tu tuan-tuan, Allah dia rasa macam ayat terjun ke jannah turun tu. Sejuk. Tak percaya, cuba try test. Buat dah ustaz, tak rasa apa pun. Berapa duit? RM1 je. Tu yang Zam-Zam boleh. Yang Zam-Zam pada ayat 3 kaki tu boleh. Tak apalah tuan-tuan, tu iklan insya-Allah. Tapi kalau bukan untuk malam ni, minggu depan pun tak apa. Tuan-tuan kumpul lah, jangan pergi seorang-seorang kat saya penuh poket ni. Kalau tuan-tuan tak percaya kat saya, ustaz ni mohong ni, saya dah balik tukang sporim ni, tak apalah tuan-tuan, nanti saya bagi nombor akaun, tuan-tuan buat terus pun tak apa. Melawak je, tak ada kerja apa. Yang baik daripada Allah, yang kurang sedap dengan itu kelemahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله عليه وسلم.